Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal indifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wad dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardadihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah Al-Syeikh Muhammad Ar-Ra'ini rahimahullahu ta'ala. Masuk pada majlis yang ke-21. Fasal pada membicarakan af'alul muqarabah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Muhammad Ar-Ra'ini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, faslun ay hadza faslun, bermula ini satu fasal, yakni fasal pada menyatakan af'alul muqarabah. Terjemahnya fi'il yang mendekati ya, kalau terjemah zahir. Jadi dia perbahasan yang berlaku selepas daripada perbahasan kana wa akhawatuha, kerana dia punya hukum nahwu dia sama macam kana wa akhawatuha. Selepas daripada af'alul muqarabah barulah dia akan bahas berkaitan dengan inna wa akhawatuha. Jadi inna wa akhawatuha dia punya fungsi dia lain, kana wa akhawatuha dia punya fungsi dia lain. Dan af'alul muqarabah ni fungsi dia seperti kana wa akhawatuha. Maka kata musannif rahimahullah, faslun ay hadza faslun, bermula ini satu fasal. Wa amma af'alul muqarabati fahiya thalathatu aqsam. Wa amma af'alu mubtada, bermula fi'il. Al-muqarabatu, af'alul muqarabati mudhafu ilaih, iaitu fi'il muqarabah, itu nama dia lah. Qarabah ni masdar, qaraba yuqaribu muqarabah, saling mendekati kalau kita terjemah zahirnya. Jadi dia jadi nama khas, kata nama khas lah, af'alul muqarabah. Kerana dia sagi akan menunjukkan fi'il ni menunjukkan dekat. Sebab tu muqarabah tu. Fi'il ni menunjuk kepada makna dekat, hampir dan sebagainya. Fahiyya, maka bermula dia af'alul muqarabah, mubtada, khabar, salasatu aqsamin, tiga bahagian. Jumlah fahiyya salasatu aqsam tu khabar af'alu, jawab bagi amma. Iaitu tiga bahagian. Ada tiga bahagian fi'il muqarabah. Yang pertamanya ialah ma wudi'a. Itu badal bagi salah satu. Mana yang pertama ada bertiga tu? Ma wudi'a, barang yang diletakkan dia. Kan barang lid dilalati, untuk menunjukkan. Boleh baca dilalah, boleh baca dalalah, boleh baca dulalah. Tiga. Dulalah, dilalah, dalalah. Perkara yang diletakkan akan dia akan perkara itu lidalalati, lidilalati, lidulalati, untuk menunjukkan ala qurbil khabari, atas dekatnya khabar.
Khobar sungguhlah. Dia akan ada isim, ada khobar. Macam isim kana, khobar kana. Isim inna, khobar inna. Ini khobar af'al muqarabah. Jadi nak menunjukkan kepada dekatnya khobar bagi fi'il af'al muqarabah tersebut. Itu yang pertama. Contoh apa dia? Wahwa, dan bermula dia ma wudi'a lidalalah. Dia panggil waw al-istinaful bayani. Seolah-olah orang tanya ma huwa ma wudi'a lidalalah, apakah benda yang diletakkan untuk menunjukkan ala qurbil khabar? Wahwa, gitu. Dan bermula dia ma wudi'a lidalalah ala qurbil khabar tu ialah khabar kada, ay lafzu kada, perkataan kada. Jadi kada ni salah satu fi'il muqarabah. Kada ni lah dengan makna hampir. Kada ni dengan makna hampir. Dan kata Ad-Damamini, Asy-Syaikh Ad-Damamini rahimahullahu taala, perkataan lafaz kada ni adalah perkataan yang paling masyhur dalam melaksanakan af'al muqarabah. Dalam penggunaan af'al muqarabah, dia yang paling masyhur. Tu kata Asy-Syaikh Ad-Damamini rahimahullahu taala. Dan kada ni dia boleh tasrif fi'il lah. Dia boleh tasrif fi'il macam biasa. Kada yakadu. Kada yakadu. Seperti tasrif fi'il khafa yakhafu. Khafa takut, kada hampir. Yakadu hampir juga tapi dia fi'il mudhari'. Kada yakadu. Kada yakadu masdar dia kaidan wa kudan dengan kaidan masdar dia. Jadi dia boleh tasrif perkataan kada tersebut. Boleh tasrif. Mana boleh ada fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Fa huwa kaidun isim fa'il. Makadatan, itu isim maf'ul. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya iaitu kada, betul? Wa karaba, ataf kada. Karaba atau kariba, boleh baca dua. Kariba boleh, karaba boleh. Sama makna dia hampir. Hampir, dekat. Tetapi kita baca karaba tu lebih afsah. Baca karaba lebih afsah daripada baca kariba. Seperti mana kata Asy-Syaikh Ad-Damamini rahimahullahu ta'ala. Dan dia pun boleh tasrih juga. Karaba dia punya masdar kuruban. Isim fa'il karibun. Dia boleh tasrih juga. Tapi makna sama aja, hampir. Seterusnya dia pun sebut bi fathir ra'i ay hala kauni karaba, hal keadaan karaba itu makru'an, dibacakan dia bi fathir ra'i, dengan difathahkan akan ra, ataf wa kasriha wa kasrir ra, dan membaris bawah kasrahkan ra, boleh berlaku karaba kariba. Tapi yang afsah, yang paling fasihnya ialah baris atas. Lepas tu dia kata wal fathu, dan bermula fathah itu yakni fathur ra. Alif lam tu alif lam lil ahdi dzikri. Maklum tadi disebut dah fathur ra, maka sekarang dia tak sebut ra lah. Kerana maklum daripada sebut talpas fathir ra, maka sekarang diganti dengan alif lam saja. Dia panggil alif lam tu lil ahdi dzikri. Maklum kerana sebut. Wal fathu, dan bermula fathah yakni fathur ra, itu khabar afsahu, terlebih fasih. Itu kalau terjemahnya, terlebih afsah, terlebih fasih. Itu seperti mana kata Asy-Syaikh Ad-Damamini radhiyallahu taala. Kemudian seterusnya yang ketiga, fi'il af'al muqarabah dari sudut menunjuk ala qurbil khabar ni, wa ausyaka, perkataan ausyaka. Ausyaka ni asal maknanya asra'a, mempercepatkan. Ausyaka ada dengan makna asra'a, mempercepatkan. Kemudian perkataan ausyaka tu digunakan untuk makna dekat, hampir. Itu bahagian yang pertama. Jadi bahagian pertama fi'il muqarabahnya ialah barang ni kena pada perkataan tadi lah, perkataan yang menunjukkan kepada dekatnya khabar, hampirnya khabar. Hampir-hampir saja dia nak buat. Kada Zaidun ya'malu. Contoh ayat. Kada Zaidun ya'malu. Hampir Zaid itu nak beramal. Itu.
Jadi kada Zaidun, Zaidun isim kada, ya'malu khabar kada. Begitu. Hampir Zaid itu nak beramal. Hampir, tak buat lagi, hampir. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, wa ma wudi'a lidalalati, dan juga barang yang ni lafaz wudi'a yang diletakkan akan dia akan ma. Jadi ma mausuliyah. Kita dah bahas dah isim mausul ma tu dia panggil ma mausuliyah. Bila ma mausuliyah berhajat kepada silah dan aid, maka wudi'a tu dia panggil silah dia. Aid tu kembali dhamir kepada ma. Siapa dia? Iaitu dhamir mustatir pada wudi'a. Dan barang yang dilafaz yang diletakkan akan dia akan barang itu lidalalati. Sama jugalah sini, lidalalati, lidilalati, lidulalati. Untuk menunjukkan ala rajai jar majrur al khabaru. Ala raja'il khabari. Bukan khabaru, khabari, mudhafu ilaih. Atas mengharapkan khabar. Yakni mengharapkan khabar tu berlaku. Tadi itu menunjukkan hampir khabar itu berlaku. Kada Zaidun ya'malu. Hampir Zaid itu beramal ia. Hak ni pula lafaz yang menunjukkan bahawasanya khabar tersebut diharapkan berlaku. Diharapkan berlaku. Contoh lafaz dia, wahwa, dan bermula dia maudi'a itulah. Ialah asa. Baca dengan fathah sin. Asa. Asa seperti kita baca qada. Qada asa. Jadi sin tu fathah. Tapi kadang-kadang dibacakan sin tu baris bawah. Bila kita sambung dengan dhamir mutakallim. Contoh asitu. Asitu, asina. Dhamir mutakallim lah. Na dengan tu. Anta dengan nahnu. Ana dengan nahnu. Dhamir mutakallim. Bila disambung dengan dhamir mutakallim, maka dia sambung, maka dia akan baca dengan baris bawah sin. Asitu, asina. Tapi kalau tak sambung, baca macam baris atas biasa. Asa. Itu. Ataupun sambung dengan dhamir mukhata'. Asaitum. Dalam Quran, fahal asaitum. Fahal asaitum. Jadi asa ni, perkataan asa menunjukkan kepada mudah-mudahan khabar tersebut berlaku. Khabar asa tu. Khabar asa tu akan berlaku. Mudah-mudahan begitu. Itu. Mudah-mudahan berlaku. Contoh kita buat ayat asa Zaidun yusalli. Contoh. Mudah-mudahannya Zaid itu sembahyang. Dia mengharapkan Zaid itu sembahyang. Tu asa. Asa Zaidun yusalli. Apa maksud dia? Mudah-mudahan, terjemah mudah tu. Mudah-mudahan sebab dia rojak, dia nak mengharapkan. Jadi mudah-mudahan Zaid itu sembahyang. Mana dia mengharapkan berlaku khabar, iaitu sembahyang tu pada Zaid. Contoh tu. Okey, kemudian wahara, sama juga. Jadi hara sama juga makna macam asa. Ni antara perkataannya lah hara. Hara pun dibaca dengan fathah ha dengan ra. Hara. Seperti mana dalam kitab Al-Fawaqih Al-Janiyah dan dalam kitab At-Tasrih. Dibaca dengan hara. Hara pun sama dengan makna asa. Sama saja. Wakhlau laqa. Dia pelik lagi. Wakhlau laqa. Sama saja makna dengan asa. Cuma dia punya perkataan lain. Beramalnya sama. Jadi wakhlau laqa. Okey, itu bahagian yang kedua. Yang kedua. Okey. Yang seterusnya wama, dan barang yang dilafaz. Wama dan barang yang dilafaz wudi'a, yang diletakkan dia kan barang. Yang diletakkan dia kan barang tu lidalalati, untuk menunjukkan ala syuru'i jar majrur. Atas syuru'. Syuru' ni mula. Inilah kita panggil sebagai juga fi'il syuru'. Fi'il mula. Fi'il mula apa dia? Dia baru mula nak buat. Contohnya syara'a. Syara'a syaraha babas salati. Kalau kita jumpa fi'il depek dua tu. Syara'a syaraha babas salati. Ai syara'al musannifu syaraha babas salati. Iaitu musannif memulai mensyarahkan bab sembahyang. Gitu. Jadi syara'a tu makna mula.
Jadi fi'il syuru' dia panggil ni, fi'il yang menunjukkan mula ni, kalau jumpa dua fi'il tempek dua-dua tu, mesti salah satu daripadanya tu fi'il syuru' dia panggil. Bukan mestilah, tapi biasa begitulah. Dalam awal-awal muqaddimah kitab, contohnya baca kitab mana-mana, syara'a yatakallamu ila akhiri. Syara'a yatakallamu. Syara'a fi'il, yatakallamu fi'il. Nuskhah jatuh ke mana? Bukan. Syara'a tu makna masuk. Mula siapa? Musannif mula. Yatakallamu bercakap ia, itu khabar syara'a. Itu. Tapi tak guna lafaz syara'a lah. Dia guna lafaz lain. Sebab tu saya akan sebut tafiqa, aliqa, ansha'a, akhadha, ja'ala, tu dia panggil fi'il syuru'. Kemudian dia kata ma wudi'a, ma wudi'a lidalalati ala syuru'i. Syuru' masuk mula apa ni? Yakni mula isim pada khabar. Mula isim pada khabar. Ala syuru'i ala syuru'i al-ismi fil khabar. Atas mulanya isim pada khabar. Contoh kita buat tadi. Syara'a syaraha babas salati. Siapa fi'il, siapa isim dia? Musannif. Syara'a syara'al musannif. Musannif mula masuk syaraha. Mula masuk mensyarahkan. Syara'a musannif baru mula syarah. Begitu. Jadi masuknya isim kepada khabar, mulanya isim pada khabar. Wa huwa, dan bermula dia dia ma wudi'a lidalalah ala syuru' ni kathirun khabar, banyak ia, yakni banyak dalam kalam bahasa Arab. Banyak bahasa Arab af'al muqarabahnya ialah menunjukkan syuru' mula. Bahkan sebahagian ulama menghinggakan fi'il syuru' ni ada 20 fi'il. Ada 20 lebih. Tapi musannif kita sebut sekarang ni 5 sahaja. Jadi maknanya yang lebih lagi tu ngaji kitab lain lah pula. 5 sahaja dia bagi tahu ni. Contohnya ialah nahwu wa mithal. Nahwu tu khabar bagi mubtada mahzuf. Wa mithalu ma wudi'a lidalalati ala syuru'i nahwu. Umpama perkataan tafiqa. Umpama perkataan tafiqa wa fani. Contoh ayat Quran. Yakhsiyani, yakhsifani. Tu lagi lah dia buat contoh. Ni perkataan dulu. Ni tak urai itil lagi ni. Tafiqa. Apa maksud tafiqa? Mula. Tafiqa mula. Dibaca dengan fathah fa. Tafaqa boleh, baca dengan kasrah fa pun boleh. Tafaqa, tafiqa boleh berlaku. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala wa aliqa, dengan kasrah lam, aliqa sama juga mula. Wa ansha'a mula. Wa akhadha mula. Jadi akhadha tak semesti makna ambil. Tu. Contoh perkataan akhadhtu as'alu. Akhadhtu as'alu. Maksud apa dia? Aku mula tanya. Jadi as'alu khabar akhadhtu. Akhadhtu tu dia isim akhadha. Isim akhadha. As'alu tu khabar akhadhtu. Bukannya aku mengambil, aku soal. Bukan. Akhadhtu as'alu, aku mula tanya. Begitu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala wa ja'ala. Sama juga ja'ala. Ja'ala bukan makna jadi. Ja'ala dengan makna mula pun ada. Ja'ala al-musannifu yaf'alu. Contohlah. Ja'ala yaf'alu. Apa ja'ala yaf'alu? Telah mula buat ia. Ja'ala qama. Ja'ala Zaidun qama. Mulalah Zaid itu berdiri. Begitu. Tu af'al muqarabah. Af'al yang menunjukkan syuru'. Wa hadhil af'alu, dan bermula fi'il ini. Hadhihi mubtada, al-af'alu badal hadhi. Semua fi'il ini, fi'il yang tersebut ialah ta'malu, beramal ia hadhil af'al. Dhamir mustatir, fa'il kembali kepada hadhil af'al. Beramal ia hadhil af'al, amala kana maf'ul mutlaq. Akan sebagai amal kana, yakni amal kana wa akhawatuha.
Iaitu apa dia? Amal kana, isim kana marfu', khabar kana mansub. Sama juga isim bagi fi'il muqarabah ni marfu', khabar bagi fi'il muqarabah ni mansub. Tu jadi kalau isim kana dengan apa? Kana wa akhawatuha, kana dengan adik-beradik kana tu dia panggil awamil awamil nawasikh, amil an-nawasikh. Amil yang menasahkan. Dia menasahkan apa? Menasahkan mubtada dengan khabar. Asalnya ayat Zaidun qa'imun. Mari kana Zaidun qa'iman. Jadi Zaidun tak i'rab mubtada dah. Dia i'rab isim kana. Qa'iman dia i'rab khabar kana. Dia tak i'rab khabar dah. Itu dia panggil amil nawasikh, isim kana tu. Apa kana? Kana dengan akhwat kana. Tapi kalau untuk af'al muqarabah ni dia boleh dinamakan amil nawasikh dan amil nawaqis. Nama dia. Nawasikh akan mubtada maf'ulun bih, ataf wa tansibu dan menasabkan ia af'al muqarabah, al khabaru maf'ulun bih akan khabar. Hak yang kata menasabkan khabar, merafa'kan isim tu, itu pendapat yang masyhur. Itu pendapat yang masyhur. Menasabkan khabar ni atas pendapat yang masyhur. Kemudian dalam bab af'al muqarabah ni mesti fi'il lagi pula mudhari'. Fi'il lagi pula mudhari'. Tu. Kemudian muakharan anha rafi'an li dhamir ismiha ghaliban. Okey, itu yang kedua. Okey, yang pertama tadi kita kata mestilah khabar af'al muqarabah ni dia tu wajib fi'il. Fi'il tu pula fi'il mudhari'. Kemudian muakharan anha. Muakharan anha an af'alil muqarabah. Rujuk dhamir elok tu. Mestilah diakhirkan fi'il tu. Itu sifat bagi fi'lan tu. Fi'il mudhari' mesti berada di akhir daripada af'al muqarabah. Tak boleh dia itu duduk depan daripada af'al muqarabah, tak boleh. Contoh kita buat af'al muqarabah tadi, contoh kita kata ja'ala akhadhtu akhadha Zaidun yas'alu. Akhadha Zaidun yas'alu. Zaid mula bertanya. Boleh tak dia buat as'alu akhadha Zaidun? Tak boleh. Tak boleh. Khabar bagi af'al muqarabah tu duduk depan, tak boleh. Beza dengan kana. Kana boleh. Kana boleh. Qa'iman kana Zaidun. Boleh. Qa'iman kana Zaidun. Berdiri Zaid itu. Zaidun tu isim kana, qa'iman tu khabar kana muqaddam. Tu boleh. Tapi af'al muqarabah dia punya khabar fi'il mudhari' tak boleh duduk depan, tak boleh. Dia kena duduk belakang. Mesti duduk belakang. Tu syarat kedua. Syarat seterusnya rafi'an li dhamir ismiha. Lagi pula itu masih lagi sifat fi'lan, sifat yang keempat tu. Sifat yang ketiga. Lagi pula fi'il mudhari' itu merafa'kan ia fi'il tu li dhamiri lam zaidah. Dhamiri maf'ul bih rafi'an. Merafa'kan akan dhamir isimnya. Dhamir isim bagi af'al muqarabah. Ghaliban pada ghalibnya. Sini tak ada perkataan ghaliban. Kitab lain ada perkataan ghaliban. Pada ghalibnya. Kitab kita tak ada, kitab ni pun ada. Dua kitab ada, satu kitab ada, satu kitab tak ada. Rafi'an merafa'kan ia fi'il tersebut akan dhamir isimnya, dhamir isim bagi af'al muqarabah. Yakni dia menjadi amir rafa'. Fi'il tu, fi'il mudhari' tu jadi amir rafa'. Contoh kataan tadi kita sebut wa akhadha Zaidun yas'alu. Akhadha Zaidun yas'alu. Akhadha Zaidun yas'alu. Zaid mula tanya. Akhadha Zaidun yas'alu. Yas'alu tu dhamir mustatir huwa balik pada Zaidun. Jadi amil pula. Yas'alu tu fi'il mudhari' dia merafa'kan dhamir. Dhamir yang merupakan dhamir bagi isim af'al muqarabah. Isim af'al muqarabah siapa dia? Zaidun. Akhadha Zaidun
Bukan. Betul lah. Akhadha ataupun akhadha Zaidun yas'alu. Zaid mula bertanya. Bertanya iya. Iya mana? Ya Zaid. Jadi yas'alu tu khabar akhadha. Tapi dia tu menjadi amil kepada dhamir yang kembali kepada isim af'al muqarabah. Begitu. Tu ciri khusus bagi af'al muqarabah yang seterusnya. Kemudian wayajibu antara ciri-ciri khusus af'al muqarabah lagi wayajibu qatiranuhu. Wajiblah oleh menyertai khabar af'al muqarabah. Menyertai af'al muqarabah tu bi an, dengan lafaz an masdariyah. Dengan lafaz an bila ni? Qaidnya in kanal fi'lu hara wa khlaulaqa. Jikalau adalah ia fi'il itu isim kana khabar, hara perkataan hara dan ikhlaulaqa. Contoh nahwu ai wa mithalu kaunil fi'li hara wa khlaulaqa tu nahwu umpamanya hara zaidun ayyakuma. Hara zaidun ayyakuma. Hara ni sama dengan kada. Hara ni sama dengan rajaul khabar. Mana mengharap berlakunya khabar tu pada dia. Jadi hara zaidun ayyakuma. Mengharaplah Zaid itu bahawa berdiri ya Zaid. Jadi yakuma tu masuk dengan an masdariyah. Tapi ayyakuma tu takwil masdar jadi khabar hara. Zaidun tu isim hara. Jadi mengharaplah Zaid itu berdiri ia. Jadi untuk hara dengan lafaz ikhlaulaqa, ni mesti dia ada an untuk khabar. Balik ni boleh buat taminda lah. Benda-benda yang mengkhususkan af'al muqarabah berbanding kana. Sebab tu dia letak bab asing. Sebab dia ada hukum khas. Kalau hukum dia sama dengan kana wa akhwatuha 100%, apa yang letak asing? Tak dapat edah lah. Itu. Kemudian kata dia wakhlaulaqatis sama'u. Ni contoh bagi ikhlaulaqa. Wakhlaulaqatis sama'u. Sama juga ikhlaulaqa tadi apa dia? Ikhlaulaqa tu sama juga raja'il khabar. Ikhlaulaqatis sama'u. As-sama'u isim dia. Antum tiro. Tu khabar dia. Jadi ada an. Antum tiro bahawa hujan ia langit. Apa dia? Mengharap langit itu hujan ia. Mengharap langit itu hujan ia. Perkataan tu ikhlaulaqa. Mudah-mudahanlah sama ni langit ni turun hujan. Jadi raja'u al-khabar, mengharapkan khabar tu berlaku. Mana khabar dia? Hujan tu. Mengharapkan hujan tu berlaku daripada langit. Tu. Jadi untuk lafaz hara dengan ikhlaulaqa, dia punya khabar dia mesti disertai an. Mesti disertai dengan an. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, seterusnya ciri khas untuk af'al muqarabah pula wayajibu tajarrudul khabar. Dan wajiblah oleh menyendiri khabar tu, yakni menyendiri daripada an masdariyah. Tu dia sebut dah min an, daripada lafaz an ba'da af'alis syuru'i. Ba'da tu zaraf zaman, af'ali mudhafu ilaih, asy-syuru'i mudhafu ilaih. Selepas fi'il syuru'. Ingat balik fi'il syuru' tadi seperti tafiqa, aliqa, ansha'a, akhadha, ja'ala dengan makna mula. Jadi kalau af'al muqarabah dengan makna mula, wajib tak ada an. Wajib tidak ada an pada fi'il syuru', pada khabar dia, silap. Wajib tidak ada an pada khabarnya, wajib. Mana mesti kosong. Tajarruduhu ni kosong lah. Kosong daripada an. Sebab apa kosong daripada an? Kerana fi'il syuru' ni menunjukkan kepada hal sekarang. Dia baru masuk sekarang ni. Baru masuk dalam Quran sebut wa tafiqa yakhsifani alaihima. Wa tafiqa, mula Hawa dan Adam itu yakhsifani, menutup kedua-duanya. Yang ni menutup aurat mereka ketika mana mereka bertelanjang. Wa tafiqa muannas musanna tu
Dan mulalah mereka berdua, Hawa dan Adam tu, khabar tafiqa, yakhsifani menutup kedua-duanya alaihima, atas kedua-duanya. Ini menutup aurat. Ketika mana ditelanjangkan dua-dua tu, mereka mula mengambil daun-daun syurga untuk tutup aurat mereka. Tafiqa tu makna mula. Tu. Sebab tafiqa tu sebahagian daripada af'alus syuru'. Kemudian dia kata nahwu, tu dia contoh dia buat dah. Nahwu ay wa mithalu zalika, bermula contoh demikian itu. Nahwu ay nahwu qawlihi ta'ala wa tafiqa yakhsifani alaihima, dan mulalah Hawa dan Adam itu menutup kedua-duanya alaihima, atas diri mereka berdua. Jadi wa tafiqa, yang alih tu dhamir mustati alih tu, alih tu jadi dia punya isim tafiqa. Yakhsifani itu jadi khabar tafiqa. Gitu. Alaihima ta'alluq pada yakhsifani, alaihima jar majrur. Gitu. Jadi tafiqa makna mula. Mula. Itu surah Al-A'raf ayat 22. Wal aktsaru, dan bermula yang paling banyak, yakni paling banyak dalam kalam bahasa Arab. Fi asa. Al-aktsaru mubtada, fi khabari asa, pada khabar asa tu, wa ausyaka, dan ausyaka. Asa dengan ausyaka adik-adik dalam bab ni. Ausyaka tadi merujuk kepada qurbil khabar, hampir-hampir. Ausyaka tu makna hampir. Asa tu dengan makna rajaul khabar, mengharapkan khabar tu berlaku. Okey, dua-dua ni adik-adik dari sudut ni. Dari sudut mana? Dari sudut al-iqtiranu bi an. Al-iqtiranu khabar bagi aktsar. Kebanyakan, bukan mesti, kebanyakan. Kebanyakan perkataan bahasa Arab, khabar asa dengan khabar ausyaka tu al-iqtiranu bi an. An masdariyah. Menyertai ia dengan an masdariyah. An masdariyah menjadi khabar dia. An masdariyah tu ada pada khabar dia. Kebanyakannya begitu. Contoh dia bagi. Dia bagi contoh. Bi an. Okey, nahwu ay wa mithalu zalika. Okey, bi an al-iqtiranu bi an. Okey. Nahwu contoh. Ay wa mithalu zalika, bermula contoh demikian itu nahwu qaulihi ta'ala, umpama firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut fa'asallahu an ya'tiya bil fath. Fa'asallahu, asallahu, Allahu isim asa. An ya'tiya khabar asa. An tu an masdariyah, ya'tiya fi'il dia, mansublah dengan an mubarak, dengan an masdariyah. Jadi takwil masdar khabar asa. Jadi an ya'tiya tu khabar asa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mendatangkan dengan Al-Fathi. Al-Fathi kemenangan, kemukaan tu kena rujuk balik lah tafsir. Apa maksud itu? Bil-Fathi itu jar majrur. Jadi mengharapkan Allah mendatangkan benda tersebut. Itu dia panggil li talabil khabar ataupun li raja'il khabar, untuk mengharapkan khabar tu berlaku. Iaitu apa dia sekarang ni? Khabar ni ya'tiya. Allah Ta'ala mendatangkan. Mendatangkan tu khabar bagi asal. Tu surah Al-Maidah ayat yang ke-52. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ay wa nahwu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan umpama sabda Nabi alaihi salatu wassalamu. Tu dia panggil jumlah mu'taridah, jumlah yang mencelahi antara mubtada dan khabar. Qawluhu, kalau kita buat wa qawluhu mubtada, waw tu kita boleh buat atah, kita boleh buat istinaf. Atah tu kalau atah pada nahwu qawlihi ta'ala, dia akan baca wa qawlihi alaihi salatu wassalam. Kalau waw tu waw istinaf, mula ayat baru, maka qawlu tu mubtada. Begitu. Jadi kalau kita buat mubtada wa qawluhu alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam tu dia panggil jumlah mu'taridah, jumlah yang celah di antara kalam. Tengah-tengah cakap ni mencelah. Alaihi salatu wassalam, ay ala nabiyyi as-salatu wassalam. As-salatu mubtada muakhar, as-salamu ataf bagi as-salah, alaihi ta'alluq syartu mahzuf khabar muqaddam. Begitu. Mana kata Nabi SAW? Yushiku ayyaqa'a fihi. Yushiku ayyaqa'a fihi. Hampir-hampirlah bahawa berlaku ia padanya. Hampir-hampir. Sama adik-beradik dengan kada. Hampir-hampir berlaku. Hampir-hampir berlaku padanya. Jadi ayyaqa'a khabar bagi yushiku. Jadi khabar dia adaan masdariyah. Kebanyakannya khabar bagi ausyaka, khabar bagi asa, ada an. Tu yang nak kamu. Okey, habis.
Jadi ada 3 lah berkaitan dengan an-masdariyah ni. Pertama, wajib kena ada an-masdariyah pada khabar, iaitu pada fi'il hara dengan ikhlau laqa. Yang keduanya ialah wajib tak ada an-masdariyah, iaitu af'alus syuru'. Semua af'alus syuru', tafiqa, ja'ala, akhadha. Dan ada yang kebanyakannya ada an-masdariyah pada khabar, iaitu pada asa dengan ausyaka. Habis. Kemudian kata musannif, wal aktsaru fi kada wa karaba. Ada lagi ni. Dan bermula kebanyakannya, ai fi kalamil arab, pada kalam bahasa Arab kebanyakannya fi kada, pada lafaz kada. Kada ni fi'il apa nama tu? Fi'il apa dia panggil tadi? Qurbil khabar, hampir. Wa karaba, dan karaba. Karaba pun sama. Kada dengan karaba dengan makna hampir. Banyak penggunaan pada kada wa karaba ni tajarruduhu khabar. Bebasnya khabar kada wa karaba ni min an, daripada an masdariyah. Mana kebanyakan, bukannya mesti kebanyakan. Mana boleh jadi ada an, tapi kebanyakannya tak ada an. Untuk kada dengan karaba ni khabarnya tidak ada an kebanyakan. Tapi boleh ada an, tapi kebanyakannya tak ada an. Gitu. Nahwu ay wa misalu zalika, bermula contoh demikian itu nahwu ay nahwu qaulihi ta'ala, umpama firman Allah Ta'ala, wa ma kadu yaf'alu, wa ma kadu yaf'alu. Jadi yaf'alun khabar kadu. Yaf'alun khabar kadu. Ada daan tak ada? Kalau kita bukan kira ni ayat Quran, boleh je buat wa ma kadu ay yaf'ali ay yaf'alu. Boleh. Kalau bukan ayat Quran lah, ni ayat Quran tak boleh ya. Ni contoh ayat biasa. Jadi kita boleh buat wa ma kadu ay yaf'alu. Boleh. Hampir-hampirlah mereka itu melaksanakannya. Itu maksud dia, hampir-hampir. Surah Al-Baqarah ayat 71. Wa qaulis syairi, dan perkataan syair, ay wa nahwu qaulis syairi, dan umpama perkataan syair. Karabal qalbu min jawahu yadhubu hina qala al-wushatu hindun ghadubu. Karabal qalbu, hampirlah hati itu. Hampirlah hati itu. Jadi al-qalbu tu isim karaba. Min jawahu, ay min jawal qalbi. Jawah ni dengan mana perasaan yang sangat ekstrim, sama ada dari sudut rindu ataupun sedih. Bersangatan rindu, bersangatan sedih. Yadhubu, lemah ia. Asalnya ayat gini, karabal qalbu yadhubu min jawahu. Yadhubu mana ad-dha'fu. Hampir-hampirlah hati itu lemah ia daripada bersangatan sedih ataupun bersangatan asyik, bersangatan rindu. Hina qala, ketika mana. Jadi yadhubu tu khabar karaba. Ada daan, tidak daan. Hina qala, ketika mana telah berkatalah al-wushatu fa'il. Wushatu tu ada banyak makna juga. Ada dengan makna pengadu, ada dengan makna tukang teduh. Hindun, ni maqul qaul. Apa yang dia kata? Hindun ghadubu. Bermula hindun itu ghadubu. Ghadubu dengan makna ghadibu, marah ia. Jadi hindun mubtada, ghadubu khabar. Jumlah tu adalah jumlah maqul qaul bagi qala. Maqulul qaul bagi qala ni ulama khilaf nak i'rab apa. Kebanyakan ulama sebut i'rabnya maf'ulun bih. Bagi Imam Ibnul Hajib i'rab dia maf'ul mutlaq. Maqul qaul tu. Maqul qaul tu benda yang dikatalah. Okey, habis dah bab af'alul muqarabah. Masuk bab seterusnya faslun. Bab inna wa akhwatuha. Habislah kita ni. Ni jilid 2 kotak, jilid 3. Lagi sejilid lagi. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, faslun ay hadza faslun, bermula ini satu fasal. Wa amma inna wa akhwatiha. Wa amma inna wa akhwatuha, baris silap. Sebab tu jangan pegang dengan baris silap kita. Akhwatu atah pada inna, inna berada pada mubtada. Jadi atah pada mubtada atah pada marfu'. Mubtada tu marfu'. Inna tu dengan mana lafaz. Wa amma inna ay wa amma lafzu inna, dan adapun bermula lafaz inna itu
Wa akhawatuha wa akhawatu inna, dan adik-beradik inna. Itu khabar. Fatansibul mubtada'a, jawab bagi amma, lagi pula khabar bagi inna. Maka menasakkan ia inna, wa akhawatuha maf'ulun bih. Al mubtada'a akan mubtada'. Dia menasakkan mubtada', terbalik dengan kana. Wa yusamma ismaha, ay wa yusamma al mubtada'u ismaha. Dan dinamakan akan mubtada' itu maf'ulun bih. Ismaha, isma inna. Akan isimnya isim inna. Jadi asalnya di i'rab mubtada'. Contohnya Zaidun qa'imun. Mari inna Zaidan qa'imun. Jadi Zaidun asalnya i'rab mubtada'. Mari inna, dia menasahkan, dia memansuhkan hukum mubtada' jadi isim inna. Tu. Jadi jahatlah inna ni. Dia ambil hukum orang. Wa tarfa'ul khabara, dan merofakkan ia inna maf'ulun bih. Al khabara akan khabar inna. Zaidun qa'imun. Qa'imun tu khabar. Bila masuk inna, dia merofakkan khabar. Jadi khabar inna, bukan khabar biasa. Jadi merofakkan ia isim ia inna dan akhwat inna, al khabara akan khabar. Wa yusamma, dan dinamakan akan dia akan khabar itu maf'ulun bih, khabaraha khabar inna. Akan khabar inna. Jadi asalnya khabar bagi mubtada', tiba-tiba jadi khabar inna, mubah. Okey, kemudian kata musannif rahimahullahu taala, wahia, dan bermula dia inna wa akhawatuha tu khabar sittatu ahrufin, ada 6 huruf. Ada 6 huruf. 6 huruf, tapi amalnya satu je, sama je, iaitu menasakkan isim, merofakkan khabar. Cuma maknanya berbeza. Maknanya mungkin berbeza, tapi amalannya sama. Wahuma, dan bermula kedua-duanya mana? Inna, apa 6 huruf tu? Badal. Inna, tama inna. Tamanya adalah inna. Ataf wa anna, dan anna. Apa inna wa anna ni? Wahuma, dan bermula, kalau kita terjemah inna wa anna, bahawa inna sesungguhnya. Begitu. Wahuma, dan bermula kedua-duanya inna wa anna tu li taukidi. Itu huma tu mubtada', khabar dia tak ada, jadi mahzuf. Sabitani, sabit kedua-duanya li taukidin nisbati, untuk menguatkan penisbahan. Jadi contoh Zaidun qa'imun, Zaid itu berdiri. Mari inna Zaidan qa'imun, sesungguhnya Zaid itu berdiri. Dia nak menguatkan penisbahan diri pada Zaid. Kalau tak ada inna, biasa, Zaid itu berdiri. Biasa, lembek. Tapi kalau inna Zaidan qa'imun, Zaid itu berdiri sungguh. Jadi dia nak taukidkan penisbahan diri pada Zaid. Tu. Jadi untuk taukid penisbahan ni, dia terbahagi kepada 3. Dia terbahagi kepada 3. Pertamanya, taukid ini nisbah kepada orang yang sudah tahu. Orang yang sudah tahu dengan keadaan tu. Contoh Zaidun qa'imun. Pertamanya, orang tu memang tahu dah Zaid itu berdiri, tapi dia guna juga inna Zaidan qa'imun untuk menguatkan apa yang dia tahu. Itu pertama. Pertama, orang tahu dah Zaidun qa'imun, dia guna inna Zaidan qa'imun juga. Siapa? Kerana nak menguatkan lagi pengetahuan dia bahawa betul Zaid itu berdiri. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah untuk menguatkan penisbahan berdiri Zaid itu bagi orang yang syok. Orang syok. Bila ayat biasa Zaidun qa'imun, ya dak Zaidun qa'imun ni. Inna Zaidan qa'iman. Inna Zaidan qa'imun. Sungguh Zaid itu berdiri. Dia nak menolakkan syok orang. Tu yang kedua. Yang ketiganya, orang tu ingkar Zaid itu berdiri. Orang buat ayat Zaidun qa'imun, Zaid itu berdiri. Mana berdiri? Kita pun sebut inna Zaidan qa'imun. Betul sungguh Zaid itu berdiri. Untuk menafikan pengingkaran orang tersebut terhadap berdirinya Zaid. Jadi ada 3 puak. Jadi untuk inna dengan anna, untuk taukid ni ada 3 puak taukid. Pertamanya, orang dah tahu dah. Bila dah tahu dah, untuk menguatkan lagi pengetahuan dia. Yang kedua, untuk menafikan syok seseorang. Dan yang ketiga, untuk menafikan keingkaran seseorang. Sebab tu Allah Ta'ala sebut banyak dalam Quran. Kata inna ni, innallaha ghafurur rahim. Bila sebut innallaha ghafurur rahim, tu ambil 3 buah. So tadi
Orang beriman tahu dah Allah Ghafur dan Rahim, tapi sebut inna nak menguatkan pengetahuan orang mukmin itu betul sungguh Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dan nak menolakkan orang yang waham ataupun syak terhadap Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang, maka dia sebut innallaha Ghafurur Rahim. Dan untuk menafikan orang yang mengingkari Allah Maha Pengampun, Allah Penyayang, maka dia sebut innallaha Ghafurur Rahim. Jadi khitab Quran tu ada 3 puak bila sebut taukid ni. Tu ni. Tu bila mengaji nahwu Quran kuat innallaha Ghafurur Rahim. Ni taukid isbah ni. Taukid isbah pada siapa? 3 orang. Orang dah tahu, orang syak atau orang yang mengingkari. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, itu disebut li taukid nisbah wa nafyi asyaki, atau pada taukid dan menafikan syak anha daripada nisbah. Syak pada penisbahan, taukid pada penisbahan. Taukid pada penisbahan tu nisbah orang tu tahu. Dan menafikan syak bagi orang syak, menafikan keingkaran bagi orang yang ingkar. Tambah satu lagi. Nahwu qawlihi ta'ala, ay wa mithalu dhalika. Bermula contoh demikian itu nahwu qawlihi ta'ala, seumpama firman Allah Ta'ala, fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ghafurun khabar inna, Rahimun khabar inna kedua. Inna taukid dia, Allah isim inna. Jadi asal ayat Allahu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Tapi kalau orang yang dah tahu, dia letak taukid juga innallaha Ghafurur Rahim. Nak menyungguhkan Allah tu memang pengasih penyayang, memang pengampun. Untuk menafikan orang syak terhadap Maha Pengasih dan Maha Pengampunnya Allah, letakkan innallaha Ghafurur Rahim. Dan apatah lagi bagi orang yang mengingkari Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ni surah At-Taghabun ayat 14. Wa qawlihi ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dzalika bi annallaha huwal haqq. Surah Luqman ayat 30. Bermula demikian itu mubtada. Bi annallah ay sabitun. Bi annallah dengan bahwasanya Allah Taala huwa tu dhamiru fasli. Al haqqu khabar anna. Jadi asalnya Allahu huwal haq. Allah itu maha benar. Ataupun Allah itu yang sebenar. Mari anna untuk taukid siapa dia? Untuk taukid penisbahan orang yang tahu. Orang tahu dah Allah tu benar. Taukid lagi untuk membenarkan pengetahuan dia. Ataupun untuk menafikan orang yang syak terhadap kebenaran Allah Ta'ala, ataupun untuk mengingkari orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu. Tu inna dengan anna. Cuma beza anna dengan inna ni, beza anna dengan inna ni, inna ni dia tidak, inna ni dia berada pada permulaan kalam. Inna ni berada pada permulaan kalam. Mula-mula nak cakap tu inna, dia tak ada anna. Anna tak ada. Mula-mula nak cakap tu inna. Mula-mula nak cakap tu mesti ada perkataan inna. Tapi kalau anna ni dia berada di pertengahan ayat. Dia berada di pertengahan ayat, dan anna ni juga anna ni juga boleh jadi masdar yang ditakwilkan daripada khabar. Masdar yang ditakwilkan. Contoh apa dia? Contoh kita buat ayat gini. Yu'jibuni annaka qa'imun. Tu atau tak payahlah ayat mudah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Annahu la ilaha illallah. Annahu la ilaha illallah tu jumlah tu jadi maf'ulun bih bagi i'lam. I'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah olehmu apa dia? Akan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Jumlah annahu la ilaha illallah tu khabar i'lam. Tu khabar maf'ulun bi i'lam. Jadi kalau inna tak boleh buat khabar apa semua, tak boleh. Khabar inna tak boleh buat khabar ke maf'ulun bih ke, tak boleh. Sebab inna tu berada di hadapan ayat. Kalau anna dia berada di pertengahan ayat, maka boleh jadi masdar muawwal, masdar yang ditakwilkan menjadi perkataan lain. Contoh kita buat yu'jibuni annaka qa'imun. Yu'jibuni annaka qa'imun. Ta'ajublah akan daku oleh bahawasa engkau itu berdiri.
Annaka qa'imun tu fa'il yu'jibuni. Ni itu maf'ulun bih. Yu'jibuni, mengagumkan akan daku, annaka qa'imun, oleh bahawasa engkau itu diri. Jadi annaka qa'imun tu kena buat takwil masdar jadi fa'il yu'jibuni. Tu. Jadi seolah-olah kata yu'jibuni, yu'jibuni qiyamuka. Gitu. Yu'jibuni qiyamuka. Asal ayat yu'jibuni annaka qa'imun. Yu'jibuni, mengagumkan akan daku, maf'ulun bih. Annaka qa'imun. Jumlah tu fa'il bagi yu'jibu. Lepas tu kita kena takwil dia, bagi jadi fi'il, bagi jadi fa'il. Yu'jibuni qiyamuka. Sebab kita buat ayat tadi annaka qa'imun, sesungguhnya bahawasanya engkau itu diri. Kita jadikan dia masdar, qiyamuka. Lesat. Yu'jibuni qiyamuka. Tu beza antara inna dengan anna. Kuat lampu. Gelap ni. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Mana tadi? Inna wa akhwata. Wa ka'anna, dan seterusnya ka'anna. Ka'anna ni seperti bahawa. Tu asal. Ka'anna seperti bahawa. Okey, apa yang seperti bahawa ni? Sebelum tu. Inna dengan anna, yang mana asal? Inna dengan anna ni yang mana asal? Asalnya inna ke ataupun asalnya anna? Khilaf ulama kepada 3 pendapat. Pendapat pertama, asalnya inna. Makna anna tu cabang dia. Anna tu anak dia. Dia buang itu. Pendapat kedua, anna tu asal dia, inna tu cabang dia. Balik. Pendapat ketiga, dua-dua tu asal. Selesai masalah. Kemudian ka'anna seperti bahawa. Okey, perkataan ka'anna, ulama khilaf ka'anna ni adakah dia satu huruf atau gabungan 2 huruf? Khilaf. Sebab ka'anna dia ka dengan anna. Adakah gabungan antara ka dengan anna ataupun ka'anna ni memang satu huruf? Menurut pendapat mu'tamad dalam nahwunya, ka'anna ni satu huruf. Bukan satu huruf, satu perkataan. Satu perkataan. Pendapat keduanya, bukan satu perkataan, bahkan 2, antara kaf dengan anna digabung. Kaf tu makna tashbih, menyerupakan, seperti lah. Lepas tu masuk inna yang di baris bawah. Asalnya ka inna, bila ka dengan inna, ka inna, tiba-tiba jadi ka anna. Tiba-tiba jadi ka anna. Asalnya kaf dengan inna, bila gabung jadi ka anna. Tu asal usul ka'anna tu. Jadi pendapat mu'tamad bukan dia gabung lah, dia memang ka'anna ni satu kalimah. Tapi pendapat yang mu'tamadnya ialah hak tadi kita sebut ka'anna tu satu kalimah, bukannya digabungkan menjadi satu kalimah. Tu. Kerana apa? Kerana apa kita kata ka'anna itu pendapat mu'tamadnya ialah satu perkataan, bukannya gabung. Kerana kaedah sebut at-tarkibu khilaful asli. Benda hak gabung-gabung, jenis gabung-gabung ni dia menyalahi asal. Jadi asalnya tak gabung. Al-aslu adamu tarkib. Wat-tarkibu khilaful asli. Tu kaedah dia. Al-aslu adamu tarkibi. Asalnya tak gabung. Dan bila bergabung, at-tarkibu khilaful asli. Bila bergabung, dia menyalahi hak asal. Jadi asalnya tak gabung. Bila asalnya tak gabung, sebab itulah kita kata ka'anna tu satu kataan, bukannya 2. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, ka'anna ni seperti bahawa. Kaf tu untuk tashbih, anna tu untuk taukid. Sebab tu dia kata litashbihi al-muakkadi, untuk menyerupakan yang dikuatkan akan dia, akan menyerupakan. Nak kuatkan penyerupaan dia dengan benda lain. Nahwu qaulika ay wa mithalu ka'anna. Bermula contoh ka'anna itu, nahwu qaulika, umpama kata engkau, Zaidun syuja'un lakinnahu, silap. Ka'anna Zaidan asadun. Seperti bahawa Zaid itu asad, singa. Asadun khabar ka'anna, Zaidan isim ka'anna. Dia nak menyerupakan musyabbah dengan musyabbah bih. Musyabbahnya Zaidun, musyabbah bihnya asadun. Wajhu syabahnya sama-sama suja', contoh. Berani.
Jadi kalau ikut asal Zaidun Asadun, itu tasbih baligh. Membalaghah pula. Tasbih baligh dipanggil. Tak ada tu tasbih, tak ada wajhus syabah. Maka Zaidun Asadun. Zaid tu singa. Tu tasbih baligh. Lepas tu nak menguatkan lagi penyerupaan mereka berdua, bawa mari ka'anna Zaidan Asadun. Betul sungguh sama Zaid tu dengan singa. Yang tahu ke anna. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, mana dia hilang dah. Okey, ka'anna. Kemudian walaita dan laita. Walakin dan lakin. Seterusnya ialah lakin, ataf kepada inna. Lilistidraki, ai huwa, bermula dia lakin itu lilistidraki, untuk istidrak. Okey, lakin. Lakin ni yang dimaksudkan di sini bukan lakin tapi lakinna. Kalau lakin tu haraf ibtidak dia panggil. Contoh kita buat ayat Zaidun qaimun. Tambah lakin. Lakin Zaidun qaimun. Lakin tu lakin ibtidak. Zaidun mubtada, qaimun khabar. Tapi kalau lakinna dia adik-beradik inna. Lakinna Zaidan qaimun. Gitu. Tetapi Zaid itu diri dia. Tapi dia menasakkan isim. Dia tak jadi mubtada dah. Kalau lakin Zaidun qaimun, tetapi bermula Zaid itu berdiri ia, itu mubtada khabar. Tapi kalau lakinna, dia masuk adik-beradik inna. Jadi kena tukar lakinna Zaidan qaimun. Tetapi nya Zaid itu berdiri ia. Tu lakin. Dan lakin ni pula lakinna ni pula juga khilaf ulama, dia itu satu kalimah atau gabungan dua kalimah. Pendapat yang sahih dia tu satu kalimah juga. Pendapat yang sahih. Pendapat yang keduanya pendapat ulama Kufah. Dia katanya lakinna ni gabungan antara la dengan wa anna. Gabungan antara la dan wa anna. Lepas tu tambah tengah-tengah tu kaf. Kaf zaidah dipanggil, kaf tambahan. Jadi lakinna, alif tu buang, hamzah tu buang. Asal la jadi la. Anna jadi tinggal nun je. Tambah kaf lakinna. Itu. Hamzah pada an lah. La tu ada lah. La tu ada la alif, cuma kita eja lakin tu bukannya eja lam alif kaf nun. Eja lam kaf nun tapi baca lakin. Ada lam lah juga pada sebutan tu. Tapi anna tu dibuangkan hamzah kerana untuk meringankan, takhfif. Takhfif dari sudut sebutan. Dia takhfif ringan dan berat sebutan ni orang Arab bukan kita. Jadi asal gabungan la dengan wa anna. Tengah-tengah tu ambil kaf. Lepas tu jadi la ka'anna, asal gitu. La ka'anna. Buang hamzah, baris bawah kaf, lakin. Lakinna. Jadi lakinna. Alif hamzah tu buang. Untuk apa anna ni, lakinna ni? Lilistidraki, untuk istidrak. Apa istidrak ni? Yakni istidrak ni ialah itba'uhu bi raf'i ma yutawahhamu. Itba'uhu itba'ul kalam. Mengikut kalam, percakapan, kita mengikut percakapan bi raf'i ma yutawahhamu, dengan mengangkatkan kesamaran. Itba'ul kalami bi raf'i ma yutawahhamu. Mengikut kalam itu dengan mengangkatkan benda yang diwahamkan, benda yang dikelirukan, dan ataupun benda yang dizankan. Contoh kita kata Zaidun syuja'un. Zaid itu berani. Bila kata berani, orang Arab bila kata berani, lazimnya dia tu mulia. Dia tu mulia, dia tu pemurah. Okey, asalnya begitu. Jadi wahamnya bila beri waham, bila kata berani, dia pemurah sekali kot. Lakin. Dia mari lakin. Sebab apa lakin mari? Sebab yarfa'u ma yutawahhamu, untuk mengangkatkan kekeliruan yang datang. Bila sebut Zaidun syuja'un, Zaid itu berani. Dia ni pemurah ke? Lakinna bakhilun. Lakinnahu bakhilun. Tetapi Zaid itu bakhil, bukan pemurah. Jadi dia nak mengangkatkan waham. Dia nak mengangkatkan kekeliruan, nak menghilangkan kekeliruan. Kalau berani itu adakah mesti pemurah? Tidak. Itu istidrak dia panggil.
Okay. Kemudian nahwu ay wa mithalu lakinna, bermula contoh lakinna itu nahwu qaulika, umpama kata engkau Zaidun syuja'un, Zaidun mubtada, syuja'un khabar. Bermula Zaid itu berani ya Zaid, lakinna Zaidan, hu tu isim lakinna, khabar bakhilun, tetapi dia ni bakhil. Apa maksud bakhil? Bakhil ni dialah dia tidak memberikan hak harta yang wajib atas dia, tu bakhil. Dia wajib beri nafkah pada isteri dia, tapi dia tak bagi, tu bakhil. Dia wajib bayar zakat, dia tak keluarkan, tu bakhil. Tu bakhil lah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, walaita, ataf kepada inna lagi, dan laita. Laita ni litamanni, ay mawdu'atun litamanni, diletakkan makna dia untuk tamanni, bercita-cita, berangan-angan. Tamanni ni berangan-angan. Dia mencita-citakan benda yang mustahil pada adat. Dia muda, dia tua dah. Alangkah indahnya aku muda. Tu dia panggil tamanni. Berangan-angan jadi muda. Nahwu ay wa mithalu zalika, bermula contoh demikian la'alla tu nahwu qaulika, umpama kata engkau la'alla Zaidan qadimun. La'alla pula. Walaita laita syababa aidun. Alangkah bolehnya muda itu kembali dia mengharapkan muda tu mari balik. Tak boleh dah. Tua tu habis. Bila dah tua, muda tak akan kembali. Bila dah mati, tak akan hidup. Mustahil pada adat, tak mustahil pada akal. Dan laita ni juga laita habis selesai. Wa la'alla, atah pada inna lagi. Dan la'alla ni nak mengharapkan sesuatu yang boleh dapat. La'alla la'alla litaraji ay mawdu'atun litaraji, diletakkan makna dia untuk taraji. Apa taraji? Iaitu mengharapkan benda yang dikehendaki, mengharapkan benda yang dikehendaki dan boleh dapat. Tu taraji. La'allakum tahtadun. Al-Quran. La'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian ni mendapat petunjuk. Maknanya boleh dapat petunjuk lah. Boleh dapat petunjuk, ada harapan untuk mendapat petunjuk. Tu satu makna taraji. Makna yang keduanya dia bagi contoh dulu, nahwu ay wa mithalu la'alla, bermula contoh la'alla, nahwu qaulika, umpama kata engkau la'alla Zaidan qadim, mudah-mudahan Zaid itu datang. Ya Zaid. Dia mengharapkan kedatangan Zaid. Mana dia dah mengharapkan kedatangan Zaid dengan makna dia suka Zaid mari, dan dia mengharapkan kedatangan Zaid itu. Itu la'alla. Wa tawaqqu'i, atah bagi taraji. Dan la'alla tu dengan makna tawaqq'. Tawaqq' ni ialah dia takut benda tu berlaku pada dia. Takut benda tu berlaku pada dia. Tu tawaqq'. Nahwu ay wa mithalu la'alla litawaqq', bermula contoh la'alla dengan makna tawaqq'. Nahwu qaulika, umpama kata engkau la'alla amran halikun, mudah-mudahan Amar itu halikun, celaka ia, yakni mati ia. Apa maksud dia? Dengan makna aku takut celaka tu bagi Amrun. Begitu maksud dia. Bukan kita mengharapkan kematian Amrun tu. Halikun tu makna mayitun. Mayitun, mati. Mati. Bukan kita mengharapkan dia mati dah. Kita takut dia mati. Gitu. Tu tawakkul. Wala yataqaddamu khabaru hadhil hurufi, habis 6 tu. Itulah 6 huruf inna wa akhawatuha. Kemudian dia kata wala yataqaddamu khabaru hadhil ahrufi 'alaiha, dan tidak terdahululah fa'il oleh khabar huruf-huruf ini inna wa inna anna itu 'alaiha 'ala hadhil ahruf. Khabar inna, khabar anna, khabar la'alla, khabar laita dan sebagainya tak boleh duduk dulu daripada laita, tak boleh duduk dulu daripada inna anna, tak boleh. Beza dengan kana. Kana boleh. Qa'iman kana Zaidun, berdiri adalah ia Zaid. Qa'iman khabar kana muqaddam, Zaidun isim kana. Tapi tak boleh buat gini. Qa'imun inna Zaidan. Tak boleh. Qa'imun inna Zaidan. Qa'imun khabar inna, Zaidan isim inna, tak boleh. Dia mesti duduk belakang. Inna Zaidan qa'imun. Begitu. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Jadi tak bolehlah qa'imun inna Zaidan.
Indaka inna Zaidan. Tak boleh. Fid dari inna Zaidan. Tak boleh. Tu Kemudian seterusnya dicerewet sikit lah. Wala yatawassatu ay wala yatawassatu khabaru hadhihi al-hurufi bainaha bainal huruf wa bainasmiha. Dan tidak boleh menengahi ia khabar huruf-huruf ni antara huruf-huruf dan antara isim huruf-huruf ni. Okey, contoh ayat. Inna qaimun Zaidan. Tak boleh. Zaidan tu isim inna tu huruf dia. Qaimun khabar inna. Jadi khabar inna menengahi antara inna dengan isim inna. Tak boleh. Inna qaimun Zaidan. Tak boleh. Tapi kalau kana boleh. Kana qaiman Zaidun. Boleh. Zaidun tu isim kana muakhar, qaiman khabar kana muqaddam. Tapi kalau untuk inna dan sebagainya tak boleh. Tak boleh kata inna qaimun Zaidan. Tak boleh. Dia cerewet sikit. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala illa melainkan mana boleh idza kana dharfan ay idza kana khabaru hadhihi al-hurufi dharfan. Kana dhamir mustatir, huwa isim kana kembali kepada bukan betul lah, kembali kepada khabaru hadhihi al-huruf. Khabar adalah khabarnya itu dharfan. Kalau khabar dia tu zaraf boleh duduk tengah. Au jarran wa majruran, atau jar dan majrur boleh duduk tengah. Contoh nahwu inna ladaina ankala. Ayat Quran surah Al-Muzammil ayat 12. Inna ladaina tu zarah. Sesungguhnya di hadapan kami, zarah makan. Ankala ada belenggu-belenggu ahli neraka. Ankala isim inna. Ladaina ta'alluq satu mahzuf khabar inna. Boleh duduk tengah, boleh. Kalau dia jar majrur dengan zarah, boleh. Contoh lagi untuk jar majrur. Inna fi dzalika la'ibratan. Ibratan tu isim inna. Lam tu lam ibtida' dia panggil. Lam tu lam ibtida'. Fi dzalika ta'alluq satu mahzuf khabar inna muqaddam. Boleh duduk tengah. Kalau dia jar majrur atau zarah, boleh duduk tengah antara inna dengan isim inna. Tu surah Ali Imran ayat 13. Kemudian wa tata'ayyanu, dan tertentulah inna fa'il oleh inna sifat al-maksuratu yang dikasrahkan, yang dibaris bawahkan akan inna itu fil ibtida'i pada permulaan. Fil ibtida'i ay fi ibtida'i kalamil mutakallim. Fil ibtida'i ay fi ibtida'i kalamil mutakallimi, pada permulaan percakapan orang yang cakap. Jadi inna ni khusus bagi orang yang mula bercakap. Inna Zaidan qa'im. Jadi inna tak duduk tengah-tengah. Inna tak duduk tengah-tengah. Wajib mengkasrahkan hamzah bila dia berada pada ibtida', permulaan perkataan, permulaan sebutan. Tu contohnya nahwu ay wa mithalu. Wa mithalu ta'ayyuni inna al-maksurati fil ibtida'i nahwu qaulika. Umpama kata engkau kata firman Allah Taala, nahwu qaulihi Taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Surah Al-Qadr ayat 1. Surah yang ke-97. Dia kata inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu. Jadi permulaan percakapan. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami menurun ia oleh kami akan Quran fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadar. Jadi permulaan kalam pakai inna. Wa ba'da alla, dan inna juga kita wajib buat begitu ya apabila selepas ala, perkataan ala. Beringatlah. Ala ni beringatlah. Dia panggil ala ni haraf istiftah wa tanbih. Nama dia. Harfu istiftahi wa tanbihin, haraf pembuka bicara dan juga mengingatkan. Lepas tu akan terjemah ingatlah. Ala, beringatlah. Gitu. Dia pembuka bicara, lagi pula menunjukkan tanbih, peringatan. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim. Tak baca habis lagi. Alati sifat ala. Yang mana ala tu yustaftahu biha al-kalam, yang dituntut dibuka akan bicara dengan dia, dengan ala. Al-kalamu naik fa'il yustaftahu biha ay bi ala.
Dibuka bicara dengan ala. Lagi pula ala tu dengan makna tanbih, beringatlah. Nahu contoh, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Beringatlah sesungguhnya. Inna bukan anna, inna. Walaupun nampak macam pertengahan ayat, tapi sebenarnya di permulaan ayat sebab selepas ala. Sesungguhnya wali-wali Allah Taala khabar inna la khaufun alaihim, tidak ada takut ke atas mereka. Tu surah Yunus ayat 62. Surah Yunus ayat 62. Jadi ala tu mana haraf istiftah wa tanbih dia panggil. Lepas tu mabniun ala sukun lah. Okey. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Dia i'rab ni. I'rab ni kena mahir juga. Cuma kita ni bukan ke arah i'rab ni. Dia bukan ke arah i'rab, dia lebih ke arah meratai nahwu. I'rab belum ni. Walaupun kita i'rab sikit lah. I'rab tu kitab Tashil Nail Amani, Syarah Kafrawi, Kharidah Bahiyah Al-Jurumiyah. Kharidah Bahiyah Al-Jurumiyah kita baca khatam lah, ada di YouTube. Pergi cari. Tashil Nail Amani, Ustaz Madi baca. Kafrawi satu lagi. Syarah Kafrawi. Itu pun i'rab. Syarah Kafrawi tu sebelum dia syarah matan Jurumiyah, dia i'rab matan Jurumiyah dulu. Baru dia syarah. Tu boleh dapat tu. Boleh Boleh i'rab semua kita. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Jadi Mutammimah Jurumiyah ni dia pelengkap Jurumiyah. Jurumiyah hak Ustaz Khair baca tu muqaddimah ala Jurumiyah. Syarah dia Syekh Khalid Al-Azhari. Ni Mutammimah pelengkap Jurumiyah. Pelengkap. Tashil Nail Amani tu pelengkap Jurumiyah. Bukan pelengkap, gu dengan Jurumiyah. Sebab Jurumiyah dia tak mengaji i'rab. Jadi tashil dia mengaji i'rab. Sekali dengan Amir. Dia pelengkap Jurumiyah. Lepas tu nak pelengkap lagi Jurumiyah, Mutammimah. Sebab ada Mutammimah yang dibahas dalam ni tak dibahas dalam Jurumiyah. Itu. Kemudian kata musannif rahimahullah, wa ba'da haitsu, dan selepas perkataan haitsu. Lepas perkataan haitsu sekira-kira. Lepas tu inna. Bukan anna. Ni tak ada dalam Jurumiyah ni. Nahu ay wa mithalu zalika, bermula contoh demikian itu. Nahu ay nahu qaulika, umpama kata engkau. Jalastu haitsu inna Zaidan jalisun. Tengok. Haitsu inna, bukan haitsu anna. Telah duduklah oleh aku, fi'il fa'il. Fi'il fa'il i'rab ni panjang, jalastu. Fi'lun madin mabniyun 'ala sukunil 'aridi. Karahata tawali arba'i mutaharrikatin kama huwa kal kalimatil wahidah. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala ad-dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Fal jumlatu bainal fi'li wal fa'ili la mahalla lahu min al-i'rab. Tu i'rab dia. Budak bahasa kena tahu. Takkan aku tahu ni. Kurang sikit kan. Jalastu haitsu sekira-kira inna Zaidan jalisun. Sesungguhnya Zaid itu duduk Jadi bukan haitsu anna, haitsu inna. Jadi inna ni pertama dia mesti permulaan kalam, mesti inna. Dan yang kedua selepas ala, dan yang ketiga selepas haitsu. Tiga dah. Wa ba'dal qasami. Ni yang terakhir. Wa ba'dal qasami. Ada lagi sebenarnya. Kita tambah sebelum wa ba'dal qasami. Dalam syarah kita ni ditambah satu lagi. Selepas daripada perkataan iz. Selepas daripada perkataan iz, menurut sepakat ulama selepas perkataan iz inna, bukan anna. Dan jumhur ulama selepas perkataan iza maka inna. Tadi iz dengan iza. Kalau iz sepakat ulama, selepasnya inna. Kalau iza jumhur ulama, selepasnya inna. Begitu. Tu. Habis, baru masuk qasam. Dan wa ba'dal qasami, dan selepas daripada sumpah. Perkataan sumpah. Bila perkataan sumpah ada jawab sumpah. Lepas jawab sumpah tu inna. Contoh, nahu ay nahu qaulihi ta'ala. Hamim wal kitabil mubin. Demi kitab al-mubin yang menerangkan. Jawab inna. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurun ia oleh kami akan kita. Jadi jawab dia inna, bukan anna.
Wa ba'dal qawli, yang seterusnya wa ba'dal qawli, selepas daripada qaul. Apa qaul? Qala kan? Maqulul qaul kita kata. Qala Allah Taala innallaha, itu. Qala Zaidun inna Rasulullah. Gitu. Bukan anna Rasulullah, sebab dia maqulul qaul. Selepas daripada qaul, nahu qaulika, seumpama kata kau, qala inni Abdullah, telah berkata ia, ini sesungguhnya aku Abdullah, hamba Allah. Bukannya qala anni Abdullah, kan. Sebab dia selepas maqul qaul. Kemudian wa idza dakhalatil lamu fi khabariha, dan apabila telah masuklah fa'il oleh lam itu pada khabarnya, khabar bagi inna. Lam tu masuk pada khabar inna, maka dia kena sebut inna. Contoh, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Tu syahid dia, innaka la rasuluh. La tu dia panggil la, masuk la pada khabar inna. La masuk pada khabar inna, rasuluh tu khabar inna. Jadi bila la masuk pada khabar inna, maka kena sebut inna, bukan anna. Kena sebut inna, bukan anna, bukan. Tu. Okey, kemudian jadi dia kata, dan bermula Allah itu, Allah mubtada, ya'lamu khabar, innaka la rasuluh, sesungguhnya engkau itu khabar inna, rasulnya Rasulullah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sama yang kedua. Dan Allah, bermula Allah itu menyaksi ya Allah, sesungguhnya orang munafik itu lakadzibun, khabar inna. Jadi lam yang masuk pada khabar inna tu, maka dia bukan anna, dia kena inna. Dia kena inna. Okey, habis. Jadi banyak tu. Tertentu pada inna saja, pertamanya mesti dia berada di permulaan kalam. Yang keduanya selepas daripada ala. Yang ketiganya selepas daripada haitsu. Yang keempat kita sebut tadi selepas daripada perkataan iz, menurut sepakat ulama. Yang kelima selepas daripada perkataan iza, menurut kebanyakan ulama. Dan yang keenamnya qasam, sumpah. Dan yang ketujuhnya apabila masuk lam pada khabarnya, maka kena inna. Ini surah Al-Munafiqun ayat 1, surah yang ke-63. Wa tata'ayyanu anna al-maftuhata idza hallat mahall al-fa'ili, wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.